Hilang Ustaz Syukri. Ustaz Syukri. Ustaz Syukri kena masuk balik. Okey, Sasmil pun dah masuk tu. Sasmil pun dah ada tu. Okey. Alhamdulillah. Okey, insya-Allah boleh ikut. Kita mulakan. Okey. Bagi menghormati majlis, para peserta diingatkan sentiasa memastikan mikrofon dalam keadaan siap sepanjang majlis berlangsung. Terima kasih. Diulangkan semula lagi, bagi menghormati majlis, para peserta diingatkan sentiasa memastikan mikrofon dalam keadaan senyap sepanjang majlis berlangsung. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Tak dengar? Tak dengar tak? Dengar. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengalu-alukan kehadiran wakil PPD Petaling Perdana, PPD Sepang dan PPD Kuala Langat yang berusaha Encik Ahmad Rifai bin Saleh, Unit Pendidikan Islam, Sektor Pembelajaran PPD Petaling Perdana, yang berusaha Encik Muhammad Faizal bin Hussein, Unit Pendidikan Islam, Sektor Pembelajaran PPD Sepang, yang berusaha Encik Abdul Najah bin Said, Unit Pendidikan Islam, Sektor Pembelajaran PPD Kuala Langat, yang berusaha Encik Muhammad Syukri bin Ahmad, Unit Pendidikan Islam, Sektor Pembelajaran PPD Kuala Langat, yang berusaha Puan Amal Bashirah binti Osman selaku pensyarah seminar pada hari ini, barisan guru-guru mata pelajaran Al-Adab wal Balaghah SPM Dini, dan seterusnya para pelajar yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita pada hari ini dengan izin serta limpah rahmatnya dapat kita berkumpul dalam seminar Prestige Mumtaz SPM Dini Haibat Kolaboratif Kecemerlangan Mata Pelajaran Al-Adab wal Balaghah tahun 2022. Untuk makluman para peserta, seminar ini adalah anjuran Unit Pendidikan Islam Sektor Pembelajaran PPD Petaling Perdana, Unit Pendidikan Islam Sektor Pembelajaran PPD Sepang dan Unit Pendidikan Islam Sektor Pembelajaran PPD Kuala Langat. Bagi memberkati majlis, dijemput saudara Muhammad Zaurin bin Rosman untuk membacakan doa. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صراط المستقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات والمجاهدين والمجاهدات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
Taqabbalallahu minna wa minkum. Okey, terima kasih. Amin, amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada saudara Muhammad Zaurin bin Rosman dari Samti Tengku Ampuan Rahimah atas bacaan doa itu tadi. Seterusnya majlis dengan berbesar hati menjemput Wakil PPD Encik Ahmad Rifai bin Saleh dari Unit Pendidikan Islam Sektor Pembelajaran PPD Petaling Perdana untuk menyampaikan ucapan perasmian sempena program pada hari ini. Majlis dengan segala hormat mempersilakan. Jazakillah, terima kasih diucapkan kepada pengurusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha sahabat saya Ustaz Muhammad Faizal bin Hussein dari Unit Pendidikan Islam Sektor Pembelajaran PPD Sepang. Yang berusaha sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syukri bin Ahmad dari Unit Pendidikan Islam Sektor Pembelajaran PPD Kuala Langat. Juga tak ketinggalan kepada Al-Fadhil Ustaz Abdul Najah bin Said, ya. Mungkin ada bersama-sama dengan kita pada petang ini, juga daripada Unit Pendidikan Islam Sektor Pembelajaran PPD Kuala Langat. Seterusnya yang dihormati lagi dimuliakan Al-Fadilah Ustazah Amal Bashirah binti Osman, ya, daripada Sekolah Agama Menengah Nurul Iman Meru Kelang, ya, selaku penceramah ataupun pemudah cara bagi bengkel kita pada petang ini. Dan seterusnya kepada guru-guru, para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, ya. Seterusnya murid-murid, ya, calon-calon SPM bagi tahun 2021 daripada 3 buah daerah, ya, yang melibatkan 3 buah daerah dan juga melibatkan 6 buah sekolah, sekolah agama menengah ataupun SABK bagi 3 buah sekolah ini, 3 buah daerah ini. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan sepanjang petang ini sentiasa diberkati dan Allah permudahkan urusannya, dan seterusnya Allah telah melimpahkan ilmu yang sebaiknya kepada anak-anak kita dan kita bersama, insya-Allah. Jadi sekali lagi yang pertamanya saya nak mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang ini kita dapat bersama-sama berkumpul dalam satu bengkel, ya. Satu bengkel yang kita sama-sama bincang, sama-sama usahakanlah kepada anak-anak murid kita, khususnya calon-calon SPM Dini, satu program prestige Mumtaz SPM Dini. Inilah adik-adik calon-calon SPM, peganglah ini, kata-kata hikmah ini, Mumtaz SPM Dini. Mudah-mudahan kita doakan adik-adik calon-calon SPM sentiasa Allah berikan kejayaan, mumtaz, bukan sahaja dunia dan juga akhirat. Jadi program yang kita rancang pada kali ini, tuan-puan, ustaz-ustazah, anak-anak yang dikasihi sekalian, ya, program santai sahaja, insya-Allah, mudah-mudahan untuk kita memberikan tips-tips terakhir sebelum kita, anak-anak kita ini menduduki peperiksaan besar pada tahun ini, iaitu SPM pada tahun 2021, akan tapi dilaksanakan pada tahun 2022. Jadi semuanya sedia maklum, anak-anak yang terlibat dengan calon SPM pada tahun ini adalah mereka-mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah batch yang sangat-sangat terkesan, ya Ustazah, ya. Jadi kita hanya mampu untuk mendoakanlah anak-anak ini terus kekal kuat, ya, sihat, dan menerima segala ujian yang Allah berikan. Mudah-mudahan di akhir nanti dengan kesabaran, dengan ujian ini, dengan kekuatan kita, kebergantungan kita kepada Allah, mudah-mudahan di akhir nanti ada sesuatu yang Allah nak berikan kejayaan najah mumtaz SPM untuk semua subjek yang adik-adik duduki. Jadi masa untuk bersemuka tu terlalulah pendek, terlalulah terhad, ya Ustazah Amal, ya. Masya Allah, tabarakallah, kesian anak-anak kita ini. Tetapi mudah-mudahan dalam tempoh beberapa bulan ini, ya, bersemuka, dapat bertemu
dengan guru-guru dapat menjawab peperiksaan, pentaksiran dan sebagainya. Mudah-mudahan inilah kekuatan dan juga persediaan akhir untuk anak-anak menempuh SPM yang bakal mendatang. Cumanya kami di unit pendidikan Islam khususnya Petaling Perdana, Sepang dan juga Kelangan mengharapkan adik-adik terus berusaha semampu mungkin ke titisan ilmu yang terakhir ni. Cubalah. Jadi yang kita pegang ilmu ni bukanlah kita nak bawa hanya semata-mata untuk SPM itu sahaja, bahkan ilmu yang adik-adik perolehi perlu dibawa bekal bukan sahaja untuk dunia, bahkan di akhirat nanti. Jadi untuk subjek adab wal balaghah ni masya-Allah, kalau kami pun tengok subjek ni pun gerun sesama kalau yang kami ni pun rasa-rasanya pun kalau nak belajar balik rasa Allahu Akbar. Ustaz Faizal boleh lagi Ustaz Faizal tengok tajuk-tajuk dia balaghah ni masya-Allah lah, banyak kan bahagian-bahagiannya kinayah dan sebagainya. Jadi berkaitan dengan bahasa Arab lah khususnya lah. Jadi insya-Allah lah dengan guru-guru yang hebat guru-guru yang hebat, rakan-rakan yang hebat, insya-Allah dapat membantu adik-adik dalam menguasai penguasaan bahasa Arab itu sendiri. Jadi insya-Allah dengan apa yang kita usahakan, bengkel yang kita laksanakan bermula pada minggu ini, dan ada bengkel-bengkel yang seterusnya untuk subjek-subjek dini yang seterusnya, yang terakhir insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang bakal dikongsikan oleh penceramah kita dapat membantu sedikit banyak sebelum kita menempuh peperiksaan SPM yang bakal mendatang insya-Allah. Jadi yang akhirnya sebagai harapan, mudah-mudahan ilmu yang bakal disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua dan jadikanlah ia sebagai bekalan untuk kita menuju bertemu dengan Allah SWT nanti insya-Allah. Jadi terima kasih banyak kepada semua yang menyertai program kita, bengkel kita pada petang ini. Terima kasih juga kepada Ustazah Amal atas kesudian untuk menerima jemputan kita, undangan kita. Mudah-mudahan dapat berkongsi sedikit banyak ilmu yang ada insya-Allah. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Encik Ahmad Rifai bin Saleh atas ucapan sebentar tadi. Hadirin sekalian, Ustazah Amal Bashirah binti Usman merupakan graduan ijazah sarjana muda Bahasa Arab Kesusasteraan Yarmouk, Jordan. Selain itu, beliau juga telah menamatkan pengajian Diploma Pendidikan UPSI dan Sarjana Pendidikan Bahasa Arab kepada Bukan Penutur Arab UIAM. Seterusnya, beliau juga mempunyai pengalaman mengajar sebagai guru di MITS Sabak Bernam dari tahun 2013 hingga 2018, Sam Nurul Iman Meru Kelang dari 2019 hingga kini. Beliau juga mengajar madah Al-Adab wal Balaghah dan Al-Lughah Al-Arabiyah Al-Mu'asirah SPM Dini. Tanpa melengahkan masa, dijemput penceramah jemputan kita Ustazah Amal Bashirah binti Osman untuk menyampaikan perkongsian pada hari ini. Diharap para pelajar dapat memberikan perhatian sepenuhnya sepanjang semasa program berlangsung. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengurusi majlis Ustazah Hasnawati yang berusaha, Encik Ahmad Rifai bin Saleh, Unit Pendidikan Islam Sektor Pembelajaran PPD Petaling Perdana, Ustaz Muhammad Faizal bin Hussein SPP PPD Sepang, yang berusaha Ustaz Abdul Najah bin Said, Ustaz Muhammad Syukri bin Ahmad daripada PPD Kuala Langat. Para guru, al-asatizah, watulak talibat, pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Okay, saya harap semuanya dapat bersedia. Okay. Mungkin kita akan agak laju. Tapi insyaAllah semoga ilmu yang Ustazah kongsikan, ya Allah, wallahi ana fakirah jiddan. Okay, Ustazah sebenarnya tak ada apa pun, cuma kita nak berkongsi. Okay, kita nak berkongsi sedikit petang ni untuk kita tingkatkan lagi. Bila tengok yang percubaan baru ni, mungkin kebanyakannya mungkin tengah ada yang gagal, betul kan? Kebanyakan sekolah ada je pelajar yang gagal.
adab balawani. Okey, nak katanya adab balawani dia lain. Dia lain sikit. Sepatutnya belajar benda ni dekat STAM. Dekat STAM, dekat bila masuk U, belajar syair, belajar nasar. Tapi antum semua belajar time dah form 4. Form 4 belajar dah. So kiranya antum yang belajar ni semua dah terpilih. Antum dipilih oleh Allah supaya belajar al-adab wal balaghah ni. Itu kamu kena tahu. Tak semua orang belajar al-adab wal balaghah ni, tapi antum semua terpilih. Bila alang-alang dah ambil tu, so kita kenalah buat yang terbaik. Itulah cara dia. Okay, insyaAllah Ustazah kongsikan sedikit. Petang ni kita akan cuba untuk berkongsi tentang teknik menjawab ataupun soalan-soalan yang bagaimana kita nak tackle soalan tu. Format macam ni kita nak jawab soalan tersebut. Okay. Nampak ke? Nampak Zah. Nampak ya? Okay, insyaAllah. Adab wal balaghah taqniyat al-ijabat al-as'ilah madda al-adab wal balaghah, insyaAllah. Tengok yang bawah tu tiada kenikmatan kecuali selepas kepayahan. Wa man lazat illa ba'da ta'ab. Okay, nak belajar memang penat. Okay, lagi-lagi adab balaghah ni kena menghafal. Dia bukan macam bahasa Arab macam lam, buat insya, buat karangan, tapi dia banyak kepada fakta macam belajar sejarah juga. Okay, tiada kenikmatan kecuali selepas kepayahan. Okay, kita masuk. Okay, tujuan kita belajar al-adab wal balaghah ni sebelum kita nak tahu kita nak jawab apa, kita nak kena tahulah apa dia punya objektif. Okay, objektif belajar dia mengetahui kehidupan masyarakat Arab dari aspek agama, sosial, politik dan budaya, orientasi beberapa zaman dan kesannya terhadap sastra. Dalam sastra seperti yang kamu tahu, 5 unsur iaitu 5 zaman. Okay, zaman Jahili, zaman Saudi Islam, zaman Umawi, Abbasi dan juga hadis. Kemudian mengetahui seni kesusastraan Arab yang merangkumi tokoh-tokoh kena hafal, perkembangan orientasi beberapa zaman kena tahu. Kemudian mengaplikasikan keadaan percakapan Arab yang bertepatan dengan konteks, mengaplikasikan cara penyampaian satu makna dengan berbagai gaya bahasa. Sebab itulah belajarnya tashbih, kinayah, isti'arah, cara penyampaian. Awak seperti bulan. Itulah cara penyampaian. Bahasa Arab ni sangat indah. Okay. Mengaplikasikan teknik memperindahkan bahasa dari sudut lafaz dan juga makna. Kita belajar mukabalah, tibak, jinas. So itu adalah kita belajar al-adab wal balaghah. Ustazah share ke tak tu? Ustazah share tak? Ada share kan? Tak. Nampak ke? Tak bergerak tu. Dia kosak pertama je. Dekat mana tu? Tak, yang Ustazah sebut tadi. Ni. Dah nampak dah? Baru nampak. Ustazah full view tu besar kan? Oh, maksudnya saya tak boleh buat ni slide Boleh. Tapi tadi tak. Tak Ustazah stick dekat page yang pertama tadi. Tak bergerak. Sebab saya buat slide, dia tak boleh gerak. So saya kena buat macam ni. Kena klik. Okay. So kat sini kita kena tahu dia punya memahami teks-teks puisi, prosa Arab, iaitu syair dan juga nasar. Okay, sebelum kita nak masuk, sebelum saya nak cerita pasal teknik menjawab tu, first kali dah habis silibus belum? Harapnya semua dah habis silibus Silibus form 4 dan juga form 5. Okay. Form 4 kita belajar apa? Dalam ni dalam tingkatan 4 kita ada 6 tajuk, kemudian balaghah ada 11 atau 10. Okay. Al-adab Arabi, adab fi asr jahili, asr Saudi Islam, fi asr Umawi, fi asr Abbasi, fi asr hadis. Ini 5 zaman dan juga adab Arabi. Macam mana boleh munculnya sastra Arab ni? Kenapa boleh adanya syair, macam ada nasar? So kita kat sini. Okay. Kemudian dekat balaghah kita ada fasahah wal balaghah, khabar wal insya, hakikah wal majaz, tashbih, isti'arah, majaz mursal, kinayah, tibak wal muqabalah, al-jinas was sajak. Ini semua balaghah yang sangat penting. Ini masuk dalam soalan nombor 2. Nanti kita akan tengok So maksudnya kamu kena hadam semua tajuk ni. Macam mana nak jawab soalan tapi tajuk pun tak tahu. Itulah masalahnya. So kenalah tahu. Kena tahu dia punya tajuk. Okey. Tingkatan 4. Kemudian tingkatan 5. Tingkatan 5 10 tajuk. 5 syair, 5 nasar. Ikut zaman. Macam biasa zaman jahili, oleh siapa penyair dia? Kena tahu. Imrul Qais. Okey. Saudi Islam siapa? Hasan bin Sabit. Kemudian Umawi, Jarir bin Atiyah.
Amasi, Al-Mutanabbi. Hadis, siapa? Abi Qasim Asy-Syabi. Bukan setakat nama syair je kena tahu penyair, tapi kena tahu tajuk. Kena tahu tajuk juga. Syair jahili siapa? Umrul Qais. Apa tajuk dia? Fi Wasfil Lail. Fi Wasfil Lail. So kena tahu juga. Kemudian Nasa. Nasa pun ada 5, ikut zaman yang 5 tersebut. Okey, Nasa iaitu Nasa Jahili, Nasa Fisadul Islam, Nasar Umawi, Nasar Abbasi dan juga Nasar Hadis. Okey, kat sini Ustazah tuan telah cakap, Ustazah belajar masa ambil degree dekat Jordan dulu. Baru nampak syair. Okey. Antum semua form 4 dah dapat dah. So antum semua beruntung sebenarnya. Okey. Kemudian kita masuk ke dalam kertas bahasa Arab Al-Adab wal Balaghah ni lah. Seperti antum tahu, kita tak ada kertas 2. Kita hanya satu kertas sahaja. Berbeza dengan subjek dini yang lain. Dini lain dia ada ujian lisan. Okey, ujian lisan. Tapi Al-Adab wal Balaghah 100% dalam kertas. Ada 2 kisim, iaitu kisim alif dan juga kisim ba. Okey, dalam kisim alif dia ada OPB, iaitu soalan pelbagai kan. Boleh tak sama ada sahih atau ataupun wafiq, padankan ataupun isi tempat kosong, imla'il faraghat. Itu semua adalah OPB. 20 soalan. Satu markah, satu soalan satu markah. Kat situlah macam agak kalau salah ni banyak ni tolak markah. Kan? Tapi kita cuba kuasai, dia ada pelbagai bentuk soalan, sahih hata. So ada wafiq, padankan, itu dekat OPB, kisim alif. Kisim ba, soalan subjektif. Dia ada 4 soalan, iaitu soal awal, soal tsani, soal tsalis wal rabi'. Okey, setiap soalan markahnya 20. So ada anak-anak dia. So 80 markah. 80 markah campur 20 markah 100%. Okey, 100% tu dalam kertas, Maksudnya tak berbeza dengan subjek dini yang lain. Ada ujian lisan semua kan. Ni tak ada. 100% dalam kertas. So ada kertas 1 je. Dia tak ada kertas 2 ke apa. Okay. Kita masuk kepada 4 soalan subjektif. Ini soalan subjektif. Yang soalan tadi yang pertama, ya OPB. Okay. 4 soalan subjektif kita ada as-soal awal, soal tsani, as-soal tsalis, as-soal rabi'. Okay, so Zahra siapa ada pen, ada kertas, tolong catat ya. Tolong catat. Kita nak belajar kita kena ada pen kertas. Okey. Ustazah Amal. Ya. Tadi dah okey besar tadi. Ustazah Amal minimize. Okey. Macam ni. Okey. So saya tak nampak sebab saya buka. Okey. As-soalul awal, soalul tsani, as-soalul tsalis, was-soalur rabi'. Kau ikutkan berbeza dengan subjek lain. Kita tak tahu apa yang masuk sebenarnya. Kan? Kita tahu apa topik-topik yang masuk. Tapi dalam Adab wal Balaghah ni dia dah mudah dah sebenarnya. Dia dah bagi tahu dah. Soal awal mesti masuk Adabul Arabi. Okey? Adabul Arabi. Tajuk yang first kita belajar form 4. Ada 6. Okey? Adabul Arabi. Apa itu Funun Adabi? Apa dia dekat zaman jahili, apa khasais syair jahili, zaman Abbasi apa khasais dia, ciri-ciri syair dia. Kena guna lafaz yang mudah ke, guna lafaz yang panjang ke, perlu penjelasan ke, itu dekat adab soal awal 20 markah. Okey, yang tadi OPB 20 markah, ni 20 markah dia 40 markah. Kemudian as-soalul tsani balaghah. Ini saya kata, kalau antum semua boleh menguasai balaghah, tak mustahil boleh dapat 20 markah kat sini. Okey. Soalan dia kawin jumlah, buatkan jumlah. Contohnya dia bagi tashbih. Okey, dia kata baligh. So kamu kena buat contoh. Balaghah dia punya tips sangat mudah, iaitu kamu kena hafal takrif dan juga contoh. Itu memang wajib lah, takrif dengan contoh. Paling penting sekali balaghah ni. Okey. Kemudian soalul tsalis masuk dekat tingkatan 5. Okey, soalul tsalis dengan soal rabi' ni tingkatan 5. Tingkatan 5 memang tingkatan 5 ni. Okey, syair kat dalam kita belajar dalam buku teks ada 5. Di antara 5-5 tu mungkin 1 masuk. Okey, daripada syair jahili kepada hadis tu mungkin salah 1 masuk. Okey, nanti kita akan tengok analisa soalan-soalan lepas. Tapi inilah soalan ketiga mesti syair. Okey, soalan yang keempat, Nasa. Nasa ada 5 dalam buku teks. Kemungkinan 1 masuk.
Kepemimpinan satu masuk. So tak tahu mana asal yang mana. So kita kena tengok dulu, tengok analisa dan juga kita tengok, cuba buat latihan semua. Cuba buat latihan semua. Okay, sebab memang dia dah cakap dah. Soal 3 memang Syekh masuk. Soalan 4 memang Nasar masuk. Antara 5 tu mana satu je kita tak tahu yang masuk mana. Okay, so bila 20, jadilah 100. InsyaAllah boleh. 70 dah A kan insyaAllah. 70 lebih dah A kan insyaAllah. Semua orang boleh A kan. Yang penting kena menghafal. Okay, adab wal balaghah ni kena menghafal. Ustazah dulu belajar dekat Jordan, sehari kena hafal 150 bait syair. Nak peksa. Kat sini dalam ni sikit-sikit je. Sikit-sikit je insyaAllah. Lepas tu tak payah hafal dah tu. Tak payah hafal. Dia dah bagi dalam kereta peksa nanti, dia bagi syair tu dia dah bagi. Antum hanya keluarkan je apa yang balaghah dia. So tak perlu nak hafal. Cuma kena faham. Okay, kita masuk kepada okay, ni dah. Okay, kita masuk ke kisim alif yang soalan kedua, iaitu al-adab. Okay, dalam buku teks ini Ustazah dah screenshotkan tajuk-tajuk dia. Dia semua sama je sebenarnya. Dia punya mafhum adab. Okay, adab Arabi kena tahu dia punya takrif. Kenapa kita belajar, kenapa dinamakan sebagai adab? Dari perkataan makdabah. So kena tahu. Kemudian ahamiyatul adabul Arabi, zaman-zaman adab Arabi ada berapa? Nanti kita akan tengok. Funun dan adab Arabi, kita ada surat, kita ada syair, kita ada nasar. Dalam syair je lah. Kalau nasar dia banyak dalam dia. Dalam dia ada khutbah, surat pendek, penyataan, so makalah, itu semua dalam nasar. Nasar adalah prosa. Syair adalah syair. Berbeza. Beza tak beza? Beza. Syair lah. Dia kena ada dia punya wazan, kofiah benti dia. Tapi kalau nasar dia banyak dalam tu. Dalam tu banyak. Ada cerpen, ada khutbah, ada surat. Itu adalah nasar. Itu funun Arabi. Kemudian al-adab fi asrul jahili, adab fi asrul sadr Islam. Apa kesan dia kepada setiap zaman? Apa adab ni? Contohnya kat negara masa zaman sadr Islam, apa kesan adab ni kat dalam Islam? Islam ni kat dalam Islam lah kan adab dia. So kesan dia dengan dakwah dia melalui syair. Berdakwah melalui syair, berdakwah melalui surat, memperluaskan negara-negara Islam melalui surat. Kat situlah kesan adab tu terhadap zaman Islam. So kena tahu juga. Okay, ini tajuk bahagian 1 iaitu adab. Okay, kalau macam ni kamu nak kuasai, kamu kena tengok balik, kaji balik. Orang kata amaliyatul kutub iaitu bedah buku. Kena tengok, kena bedah buku antum, buku teks tu. Kena bedah, tengok semua tajuk ni baru kamu tahu. Banyak yang kena kuasai. Okay, kemudian kita tengok kat sini. Okay, dalam soalan yang 1, okay, soalan 1, dalam soalan 2, dalam soalan awal ada 5 benda. 5 benda iaitu zaman dia. Zaman dia ada jahili, sadr Islam, Umawi, Abbasi dengan hadis. Apa yang kamu kena tahu? Kamu kena tahu dia punya ahwal. Contohnya jahili. Apa ahwal dia? Al-ahwal dia adalah al-ijtimaiyah. Masyarakat tak ada Islam lagi. Time tu jahili tak ada Islam lagi. Sebab tu diorang jahili. Kenapa dinamakan sebagai jahili? Sebab apa? Diorang jahil. Jahil dengan apa? Jahil dengan akidah Nabi Ibrahim AS. Okay, dia bukan jahil ilmu. Pada ketika tu tak ada ilmu lagi. Pada ketika tu tak ada ilmu lagi. Okay, diorang bukan jahil ilmu tapi diorang jahil diddul hilm. Iaitu diorang tak boleh menerima akidah yang dibawa oleh Ibrahim AS. Sebab tu nama dia jahili. Okay, koda ahwal kat situ pada tu ijtimaiyah. Di mana ke masyarakat. Diorang tak ada agama lagi. So diorang ada yang hidup sebagai orang Badui. Dan juga ada yang orang hidup sebagai orang Hadari, duduk kat bandar-bandar. Tapi dia punya sifat dia kamu kena tahu. Jahili ada sifat baik, ada sifat buruk. Okay, kena hafal. Apa sifat buruk dia? Contohnya bunuh anak perempuan, tanam anak perempuan. Okay, itu dia suka berhibur orang jahili ni. Tapi dalam masa yang sama dia juga ada sifat dia. Sifat dia adalah setia. Dia sangat perkauman. Okay, kena tahu semua tu.
Kemudian al-awamil mu'athirah. Okey. Kesan-kesan, faktor-faktor yang menyebabkan ada Arabi ni. Mungkin pada zaman tu diorang hanya tertumpu kepada kehidupan mereka je. Ilmu tak ada time tu. Agama pun Nabi Ibrahim AS yang bawa time tu. So dia tak ada lagi macam kita zaman sekarang. So diorang tertumpu dengan keadaan bi'ah ataupun tabi'atul hayah diorang. Nampak pokok, dia buat syair. Dia nampak je kambing, dia buat syair. Dia nampak je perempuan, dia buat syair. Tu zaman jahili. Okay, kemudian khasa'is syair dia. Syair zaman dulu macam mana? Mungkin zaman jahili dia guna perkataan yang susah sikit nak faham. Okay, tinggi dia punya bahasa. Okay, contohnya dia kata nak cerita pasal masuk perang tapi dia kata kuda yang berterbangan, habuk debu berterbangan sebenarnya nak masuk ke perang. So dia ayat dia sangat tinggi sikit. Okay, itu kita kena tahu dia punya khasa'is syair jahili. Kemudian saudara Islam macam mana pula? Dia punya khasa'is. Dia guna ayat Quran. Dan kat situ dah ada Islam pula. So kita kena tahu dia punya khasa'is syair dan juga khasa'is nathar dia. Begitu juga dengan a'lam dia. Tokoh-tokoh dia pun kena tahu. Jahili siapa? Saudi Islam siapa tokoh dia? Sekurang-kurangnya kena hafal 2 tokoh setiap zaman. Okey? Setiap zaman sekurang-kurangnya 2 tokoh setiap zaman. Kemudian Umawi siapa, Abbasi siapa, Hadis siapa. So sebenarnya soalan dia sama je. Sama ada tanya ahwal, awamil mu'athirah, so apa khasa'is syair dia, ciri-ciri syair dia macam mana, ciri-ciri nasar dia, tapi kita tak tahu masuk soalan yang mana. Kita tak tahu jahili ke, Saudi Islam ke, Umawi ke, Abbasi ke apa, kita tak tahu. Ustazah Baizah belajar adab balaghah ni macam sejarah. Antum kena tahu perkembangan sejarah tu. Macam mana kat zaman jahili macam mana, Saudi Islam macam mana, baru kamu boleh tahu macam mana kita nak masukkan. Okey, cuba kita tengok selepas dia. Nampak? Ada gambar sikit kan. Okay, al-jahili. Pada zaman jahili, dia sibuk masyarakat. Dia tak ada agama lagi. Dia berhibur, dia sibuk dengan diorang punya kehidupan ijtimaiyah. Kemudian saudara Islam. Okay, saudara Islam tertumpu pada agama ketika itu. Di mana perluasnya kuasa untuk melaluki negara-negara Islam. Okay, ad-diniyah. Okay, adiniyah dakwah pada Islam. Okay, nanti kita akan tengok syair Hasan bin Sabit contohnya. Hasan bin Sabit dia cerita tentang mempertahankan Nabi dan juga mengecam orang kafir yang menghina Nabi. So melalui syair dia kecam orang kafir. Tu kat dalam Saudi Islam. Kemudian Umawi. Okay, Umawi cerita tentang as-siyasiyah iaitu politik. Di mana Umawi, kenapa Umawi dikatakan sebagai siyasiyah? Selepas wafatan Nabi, lepas wafatnya Nabi, Khulafaur Rasyidin. Bila Khulafaur Rasyidin dah tak ada, siapa yang jadi? Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan dia dah ditentang. Okay, ada puak-puak yang menentang dia. Kat situlah jatuhnya, sukutnya akhirnya jatuhnya Daulah Al-Umayyah. So kena tahu. So dia punya syair dengan nasar mesti ada kaitan dengan politik. Kena tahu. Contohnya Jarir bin Atiyah, dia cerita tentang Imamul Adil. Okay, iaitu cerita oleh Umar bin Abdul Aziz. Imam Adil tentang pasal bermulanya cukai. Cukai, lepas tu kena fardu bayar zakat ketika itu, siasah. Okay, dia kesan, adab ni beri kesan kepada politik ketika itu. Okay, pada zaman tu juga dengan buat syair, buat nasar ni boleh dapat duit. Itulah pada ketika zaman Umawi. Okay, kita masuk kepada Abbasi. Abbasi cerita tentang apa? Tentang ilmu, pengetahuan. Pada ketika Abbasi dia dah nak mula naik sikit lah. Kebangkitan Daulah Abbasi ni, ramai orang-orang udaba ni pergi negara luar, pergi Itali, pergi Peransa dan juga bawa apa? Bawa buku-buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Itulah sakafah, ilmu pengetahuan. Bila masuk hadis dia dah moden sikit. Dia campur, iaitu masyarakat moden, dia jadi moden dan juga orang yang berilmu.
mereka tinggi ilmu pada ketika itu, tapi mereka time tu keruntuhan akhlak. Pada zaman hadis. Hadis ni waktu bila? Sehingga sekarang ya. Tak ada penamat. Hadis ni kita zaman sekarang ni. Okey. Sampai sekarang. So dekat sini ilmu tinggi tapi keruntuhan akhlak pada zaman hadis. Maka diorang dijajah al-istikmar daripada negara luar. Sebab tu diorang buat syair, diorang buat hadis untuk hubbul watan. Untuk patriotisme, nasionalisme diorang lah. Sebab diorang dijajah al-istikmar. Okay, so ketika tahu semua zaman ni baru kita boleh buat syair, buat dia punya nasar ke apa. Okay. Kemudian kita masuk kat sini. Ini soalan yang saya rasa cuba tengok sebab 2 tahun dah masuk kan. 2 tahun masuk betul-betul. So saya tak tahulah tapi kita tunjuk kan. Iaitu dia sama je. Ma farqu bainahuma dengan khasa'is syair wa nasar fi adab Arabi. Okay, funan adab Arabi ada 2. Iaitu syair 1, nasar 1. Okay. Dia kata apa beza di antara nasar dengan syair? Okay. Apa beza syair? Dia sekali-kali tukar soalan je. Ma farqu bainahuma ataupun khasa'is syair nasar fi adab Arabi sama. Okay. Sama jawapan dia. Apa tu syair? Syair itima'anil atifah. Okay. Dia bergantung kepada perasaan. Buat syair ni kena perasaan. Tapi nasar dia tak perlu kepada perasaan. Dia tulis je kalau tulis surat kan. Biasa je ataupun dia nak baca khutbah. Macam tu je. Dia tak perlu dalam. Okay. Kalau syair dia perlu kepada musik. Sebab bunyi dia selalu belakang-belakang sama. Betul tak? Sajak dia. Qafiah dia kena sama. Fu'ulun, fa'ilun, fu'ulun, mafa'ilun semua bahar-bahar semua tu. Dia kena sama buhur dia. Okay. Tapi kalau nasar dia tak perlu muzik. Okay. Kemudian kalau syair dia ringkas baik-baik je. Tapi kalau nasar dia khutbah, dia cerpen, penyataan semua itu adalah nasar, prosa. Okay. So kita kena tahu benda ni agak penting juga. So kena hafal ya anak-anak. Okay. Kita masuk kepada ini adalah arahan dan perasaan. Mungkin Ustazah apa tu hawil? Apa tu kawin Ustazah? Kawin ke? Bukan. Okay. Kawin jadikan. Okay. Okay, terus kita ni tengok di sini hawil, tukarkan. Okay, kemudian sanif, kategorikan. Okay, sahih betulkan, wafiq padankan, ibahas cari, ihtar pilih. Okay, istakhrij keluarkan, kawin jadikan, ajib jawab. Okay, perhatikan, ta'amul, tarjim terjemahkan. Okay, ini ada perkataan awamir al-imtihaniyah. Okay, uktub tuliskan, uzkur sebutkan. Okay, ungkur, okay, lahis perhatikan, isyrah huraikan. Okay, benda-benda ni kena tahu. Kalau soalan dia tanya, da' alamat as-sahih wal khata' fi ijabahan munasibah. Kamu kalau dia kata uktub as-sahih wal khata', okay, maksudnya kena tulis as-sahih wal khata', bukan right dengan tanda ya. Ingat, kan salah pula, tak dapat markah. Dia kata uktub as-sahih dan kurungan wa'au al-khata'. Maksudnya awak kena tulis as-sahih, bukannya right. Okay, bukan right. Kena tulis as-sahih, alif lam sad ha ya ha. Okay, bukan right, right, bukan. So dia kata uktub as-sahih au khata'. Kalau betul as-sahih, betul tak? Kalau yang salah al-khata'. So kena tulis ikut soalan dia. Kalau dia kata wafiq padankan, so kena padan betul-betul. Okay, kalau dia kata dia dah bagi dalam dia punya sunduk dekat dalam kotak dah ada jawapan, janganlah ambil luar kotak. Skema jawapan dia tak ada kat luar, dia ada apa yang kat dalam tu. Okay, itu adalah arahan dalam peperiksaan. Kena tengok, kena baca soalan betul sebab dia soalan OPB, iaitu soalan yang dia ada juga yang dalam OPB, iaitu soalan pilihan kan, pelbagai. So dia banyak-banyak soalan. Okay, kita masuk ke nombor 2, iaitu balarah. Okay, balarah ni. Okay, balarah ni Ustazah nak kata, kalau kamu buat elok-elok, boleh dapat 20 markah. Okay, boleh dapat 20 markah. Pertama sekali, tips je. Okay, tengok tajuk dulu lah. Okay, ini Ustazah ada nota daripada grup tu. Al-Fasahah, lugatan apa dia, istilahan apa dia. Semua takrif ni kena hafal. Dia tak ada terkecuali. Sebab kita tak tahu takrif mana yang masuk. Okay. Tahun-tahun lepas kinayah pernah masuk.
Tashbih pernah masuk. Fasahah, balaghah wajib. 2 tahun berturut-turut sama ada fasahah ataupun balaghah masuk. Okey. 2019 masuk balaghah tak salah. 2020 fasahah. So Ustazah fasahah dengan balaghah antum semua kena hafal. Wajib. Wajib kita tapi kenalah memang. Sebab benda ni kita nak tahu belajar kan. So fasahah tu apa? Balaghah tu apa? Setiap tajuk ni kamu kena hafal contoh. Kalau fasahah contohnya apa? Kalau balaghah contohnya apa? Sebab ada soalan. Kadang-kadang saya tanya hatil ta'rif al-fasahah. Okey, kadang-kadang macam tu je. Kadang-kadang ma'al misal. Kalau ma'al misal kena bagi contoh. Balaghah ni tips dia adalah ini. Okey, at-ta'rifat kena hafaz dan faham. Okey, bukan setakat faham je, dia kena hafaz juga. Hafaz Kemudian kalau sekiranya macam tashbih. Macam tashbih dia ada dia punya arkan. Dia ada anwa' dia. Kalau arkan ada 4. Okey, musyabbah bihi, adatu tashbih, wajah syabih kena hafal. Okey, kena tahu. Okey, anwa' dia pula lain. Yang salkat solmal tu mufassal, lepas tu apa? Mujmal, itu kena tahu juga. Dan setiap satu jenis, contohnya hakikah kena tahu contoh. Majaz kena tahu contoh. Tashbih kena tahu contoh. Isti'arah kena tahu contoh. Sebab apa? Ada soalan dia adalah apa? Hati misalan ataupun uzkur misalan wahidan di kulli minha. So dia kata kat situ contohnya dia bagi at-tashbih. Kamu kena bagi contoh. Sebab tu kena hafal contoh. Wajib. Okay. So itu adalah tips dia. Di mana macam mana kita nak hafal cara balaghah ini. Ta'rif kena hafal, naun-naun dia semua kena hafal dan contoh. 3 benda ni sangat-sangat penting. Boleh setakat ni? Boleh Okay. Guru-gurunya pun okay? Okay. So kita masuk ke soalan ketiga. Boleh Agak laju sebab pukul 4 nak kena stop Okay. Nombor 3 kita macam tahu. As-soalul thalis mesti syair. Tapi syair yang mana? Okay, 2019 dah masuk syair Saudara Islam. 2020 masuk syair jahili. Okay, 2021 ni tak tahulah masuk mana. Okay. So Sazana mungkin cuba tengok Umawi, Abbasi, hadis. Kita tak tahu, mungkin jahili Saudara Islam ni dah pernah masuk pun kita tak tahulah soalan dia macam mana. Tapi Sazana tekankan Umawi, Abbasi, hadis dan semua. Tapi mau tekankan kepada Umawi, Abbasi dan juga hadis. Soalan dia sama je. Lepas tu saya kata buat latihan. Nanti saya tunjuk nota anak murid Ustazah macam mana dikeluarkan setiap satu tu. Okay. Soalan dia sama je. Nubza'an hayatihi, cerita tentang sejarah penyair tu, nama, tarikh lahir dia, tempat lahir dia. Sama je soalan dia. Kedua, jawun nas wa munasibatuhu. Kenapa syair tu ditulis? Macam syair Wasful Lail ditulis sebab apa berpisah dengan kekasih dia. Kan firak mahabibatuhu kan. So dia tu jawun nas wa munasibatuhu. Kemudian ma'ani mufradat dia wajib hafal. Okay, ni saya nak beritahu ma'ani mufradat wajib hafal. Memang ada soalan dia 4 markah. Okay, ma'ani mufradat memang ada 4 markah. So kalau syair contohnya masuk Umawi. So Umawi kena tahulah dia punya ma'ani mufradat dia. So kena tahu apa tu maksu, apa itu a'il. So kena tahu. Dia punya ma'ani mufradat, kata seerti dia dalam bahasa Arab. Kemudian al-afkar ra'isah dia. Afkar ra'isah dia beza dengan jawun nas wa munasibatuhu. Jawun nas wa munasibatuhu ni dia punya kenapa syair tu ditulis? Kenapa nasar tu ditulis? Tapi kalau afkar ra'isah ni apa yang dalam syair tersebut? Okay. Contohnya macam syair bait pertama kedua cerita tentang Nabi. Tentang Nabi dan juga imam yang adil. So dia cerita tentang itulah. Okay. Bait yang ketiga hingga kelima cerita tentang orang Islam ke apa. So dia setiap bait tu dia ada afkar ra'isah dia. Itu beza dia dengan jawun nas wa munasibatuhu. Okay, dan akhir sekali aswar al-balaghiyah. Okay, aswar balaghiyah ni nanti saya akan tunjuk contoh kat bawah. Bila kita nampak petikan syair tu,
oh ini ada nidak ni. Nidak ni masuk kat mana? Unsur khabari ke unsur insya'i? Unsur insya'i. Okey, dalam kurungan nidak. Okey, nanti kita tengok macam mana cara nak jawab dia. Okey, ini adalah tips dia. Tips dia selalunya nubza'an hayatihi dia nak isi 4. Dia bagi tahu siap, uskur arba'ah nubza'an hayati syair. So 4 isi. So kemungkinan nama dia, lakab dia, gelaran dia apa, tarikh lahir dia bila dia mati. Okey, ataupun boleh pendidikan dia. So 4 isi sekurang-kurangnya. Okey, kemudian nombor 2, jawun nas wa munasibatuhu. Kena ada 3 isi lah. Kalau macam jawun nas, dia akan cerita apa yang ada dalam syair tu. Wa munasibatuhu, ada perkataan, cuba tahu dalam buku teks ada perkataan alqa. Kalau dia tanya munasibatuhu tu, maksudnya alqa. Kepada siapa dia sampaikan syair tu. Contohnya macam syair Zarib bin Atiyah, dia alqa asyair madihan adalah untuk memuji siapa? Umar bin Abdul Aziz, iaitu Imamul Adil ketika itu. So kena tahu munasibatuhu dia kepada siapa? Kepada siapa dia sampaikan syair. Berbeza dengan afkar Raisah. Okey. Kemudian ma'ani mufradat sudah kata 4 markah selalunya. So 4 ma'ani mufradat. Kemudian al-afkar Raisah mesti ada dia punya setiap bait tu dia ada isi-isi dia. So dia keluarkan. Sekurang-kurangnya 3 lah, iaitu dia 4 markah atau 6 markah. Kalau Arab dapat hafal 3 isi lah. So 2. Okey. Kemudian asal balaghah dia kena kuasai balaghah. Kalau antum tak kuasai balaghah, susah sikit nak buat. Kamu kena menghafal banyak. Bila antum dah kuasai isti'arah, kamu dah kuasai tashbih, kamu dah kuasai uslub khabari, insya'i, jinas, tibak, mukabalah, insya-Allah kat sini kamu akan mudah dah. Nampak je ada ka. Oh, ka ni adalah seperti bagaimana? Tashbih. Okey, tashbih. So bila kamu kuasai balaghah, insya-Allah yang ini pun akan dapat. Okey? Insya-Allah. Okey. Okey, ini Sazana cerita tentang analisa. Okey, analisa. Analisa soalan-soalan lepas lah. Kan? So kalau soal ni tahlil as'ilah ada balaghah, ini 2000. Okey. Ini secara itulah menyeluruh. Soalan yang pertama, imla'il faraghat. Isi tempat kosong. Okey. Kisah alif, imla'il faraghat maksudnya isi tempat kosong. Mungkin dia bagi jawapan, so isi tempat kosong. Ataupun haddil jumal. Haddil jumal, tentukan ayat ataupun jenis-jenis dia lah. Contohnya macam jenis balaghah kan. Kalau macam atibak. Tiba ijabi, tiba salbi. Okey, Sazah nak semua orang kena jawab penuh. Tak boleh atibak je. Faham tak? Apa-apa pun yang berkaitan dengan balaghah ke apa, ambil penuh. Atibak al-ijabi. Atibak as-salbi. Jangan buat tibak je. Tak dapat full mark. Okey, tak dapat markah 2. Dapat 1 je. Kalau 1 markah dapat separuh je. Buku kosong. Okey. So kena full mark. Kena ambil perkataan tu. Atibak al-ijabi. Atibak as-salbi. Kalau dia uslub khabari, al-uslub al-khabari, tulis dalam dia an-nida, al-amar ke apa. Jangan tulis uslub khabari je. Mungkin tak penuh jawapan tu. So dapat separuh markah je. Okey, itu penting. Okey, biar lebih jangan kurang. Macam itulah. Okey. Jangan sebab ini dia markah dia kadang-kadang 1, kadang 2. Kalau 2 dia penuh. Dia tak boleh separuh-separuh. Nanti dia jadi separuh lah markah dia. Okey, ini soalan popular juga. Kalimah sahih. Okey. As-sahihah wal kalimah khata' dil bayanat khati'ah. Ini saya tahu masuk lah, dah 2 tahun masuk. Kena isi sahih dengan khata' ni Suzah kata tadi. Jangan tanda raid dengan raid atau pangkah. Okey, kalau dia kata uktub kalimah sahih, maksudnya antum kena jawab sahih. Sahayaha. Okey, sahayaha bukannya raid. Dia dah kata uktub kalimah. Jangan salah. Okey, ada soalan ke? Angkat tangan. Okey, siapa nak tanya boleh tanya Okey, bukan kat situ soalan sahih, jangan tulis right. Ini berlaku. Masa trial masih ada lagi yang buat
kalau sahih buat right. Jangan, dia suruh uktub, tuliskan kalimah sahih wa kalimah khata'. Ini dua tahun berturut-turut masuk, iaitu kalimah sahih dengan kalimah khata'. So jangan tanda pangkah atau right. Kalau dia kata dot alamah, letakkan alamat right dengan pangkah baru letak. So tengok soalan betul-betul. Dah betul dah tapi kamu salah cara jawapan. Dah dapat kosong. So kena tahu juga. Okey. Hatil ijabah munasibah minar rumus. Ini soalan yang SYZ. Dia bagi pernyataan kat tepi dia. Contohnya Asy'ar. Contohnya cerita pasal Al-Ajdad. Tentang makalah kan. Dia buat SYZ. Kamu kena masukkan. Dia bagi jawapan ada 4. Jawapannya SYZ. X tu apa? Y tu apa? Z tu apa? Itu rumus, simbol. Okay, simbol. Kadang-kadang jawapan dia dah bagi dah. Dekat atas, kat dalam kotak. Kamu hanya masukkan je. X tu apa? Y tu apa? Z tu apa? Okay. Dan akhir sekali, wafiq. Wafiq ni padankan. Okay, padankan. Padankanlah. Rightkan dia ke, ataupun dia dah bagi jawab ke atas kosong dalam kotak tu, kamu masukkan jawapan tersebut. Okay, pilih betul-betul, baca betul-betul, jangan orang kata kelang kabut. Okay, baca betul-betul soalan. Okay, sebab bila kamu salah baca soalan, kamu buat jawapan salah, sedangkan kamu tahu benda tu, tapi kamu careless ataupun cuai, so akhirnya tak dapat markah. Okay, pastikan baca soalan betul-betul. Okay. Ya, ada apa-apa soalan? Okey, kita masuk ini analisa lah. Ustazah tak nak kata masuk tak masuk, tapi Ustazah nak analisa. Okey, ni kisim ba, soal awal ada Arabi. Ini soal awal yang OPP, yang banyak beraneka jenis tu soalan. Okey, ada Arabi 2019, 20 memang Ustazah kata ada Arabi memang masuk setiap tahun. Okey, ada Arabi. Apa itu nasar? Ma farqu baina nasar wa syair. Okey, ma funun nasar wa syair. Inilah dia. Ma funun Arabi ada dua. Itu syair dengan nasar. Tak tahu masuk. Kemudian ada Abu Jahili 2020, Saudi Islam 2019, ada Abu Umawi 2020. Baca ada Abu Abasi, ada Abu Hadis belum masuk lagi. Baca Okey. Kemudian as-soalul tsani. Okey. As-soalul tsani, Ustazah cakap terang, memang balaghah kan. So Ustazah nak kuasai semua tajuk. Tengok kat sini mungkin lah. Okey, fasaha, khabar, tashbih, majaz musal. Ke 2020 khabar, insya, isti'arah, al-jinas. Okey, mungkinlah kamu boleh tengok je. Bagi Ustazah kuasai semua. Okey, kuasai semua. Kita tak tahu masuk yang mana satu. Okey, daripada 11 tajuk, tak tahu masuk yang mana. Tashbih ke, kinayah ke. Okey, kinayah tu isti'arah kena tengok betul-betul. Hafal setiap contoh. Hafal setiap contoh dan juga tahrif. Okay. So khabar, insya, isti'arah, jinas 2019, 2020. Okay. Kemudian. Okay. As-soalus salis. Ini saya kata tadi. Tingkatan 5. Bahagian syair ada 5 tajuk. 2020 masuk syair jahili. Okay. 2019 syair Saudi Islam. So ada lagi 3 syair kat situ belum masuk lagi. Okay, Ustazah nak yang nombor syair jahili dengan syair Saudi Islam ni memang kena baca. Okay, jangan tinggal. Memang baca je semua, tapi tekankan kat Umawi, Abasi dengan hadis. Okay, kemudian soal Rabi', nasar dia masuk jahili, dia terbalik syair masuk jahili, nasar masuk okay, Saudi Islam, nasar masuk jahili. Yang tahun 2020 syair masuk jahili, dia punya nasar masuk Saudi Islam. So Umawi, Abasi, hadis belum masuk lagi. Okay, nampak ke kat situ? Okay, so tak nak baca juga semua, tapi tekankan juga Umawi, Abasi, hadis. Okay, tak mustahil tahun lepas ni masuk lagi. Cuma kita boleh tekankan dekat Umawi, Abasi dengan hadis. Okay, InsyaAllah poin dia adalah menghafal. Memang itu sahaja. Macam mana nak berjaya ada balaghah? Hafal. Okay, tak ada dah. Okay, sekarang ni Ustazah akan masuk daripada dia punya soalan-soalan. Contoh-contoh soalan. Okay, ada apa-apa soalan ke? Ayu as'ilatin? Ustazah ke ada nak tanya juga pun boleh. Pelajar-pelajar? Ada yang nak tanya pun boleh. Kalau segan boleh tulis kat tepi ni. Ustazah boleh baca. Okay. Contoh kertas soalan. Lagi Ustazah tunjuk.
Ini antara contoh-contoh soalan. Okey. Okey, ini ni soalan, ni bukan soalan RPB ni soalan yang nombor 2. What day is 9 min ahamiyatul adab al-arabi fi janib ijtimai? Okey, dalam ahamiyah adab Arabi ada 3 jawanib. Okey, yang ni Ustazah ada kata kunci dia iaitu nil. Okey, nil. N untuk nafsi. Okey, ijtimai untuk nil iaitu ijtimai I. Lepas tu dia juga lughawi iaitu untuk lughah, nil. So apa yang kamu kena tahu, kena tahulah setiap faktor-faktor ni. Okey. So dia kata kat sini nak 2 je. Waddah isnain min ahamiyatul adab Arabi. So kena tulislah 2. Okey. Janganlah buat kurang. Janganlah, kalau lebih pun dia tak ambil markah. So dia nak 2 je, bagi 2. Okey, bagi 2. Okey, ini soalan yang popular saya kata tadi. Okey, ini soalan popular dah 2 tahun masuk. Ma farqu baina khasa'is syair wa nasar? Syair i'timad atifah, nasar adamu i'timad. Tambah adamu je. Okey, tidak. Okey, kalau syair dia perlu pada muzik. Kalau nasar dia tak perlu pada muzik. Dia tak perlu pun bunyi-bunyi ujung tu. Tapi kalau syair dia kena. Bunyi dia sama je. Fa'ulun fa'ilun, fa'ulun fa'ilun. Tapi kalau nasar dia tak ada. Dia macam cerpen, macam khutbah. Itu adalah nasar, prosa. Okey. Kemudian ini. Okey, ni setiap zaman kamu kena tahu dia punya sejarah. Masa cerita tadi, zaman jahili dia tak ada agama. Dia menyembah berhala dan tak ada pun agama Islam time tu. Okey, so mereka hidup dalam keadaan masyarakat lah. Apa yang diorang nampak itulah diorang buat syair. Tapi bila masuk dia ke negara Saudi Islam, dia cerita pasal Islam, dakwah Islamiah, pasal orang-orang Muslim, orang Islam yang hebat dalam peperangan. Okey. Dan juga pada zaman Umayyah cerita pasal politik. Time tu pergolakan at-tanazu'at ni, tanaza'at ahzab muta'aridah, iaitu ada yang tak setuju Muawiyah bin Abi Sufyan jadi khalifah. So dia kata limaza da'afat al-khilafah al-Umayyah? Okey, da'afat al-khilafah al-Umayyah bisabab kasrat an-naza'at ahzab muta'aridah. Maksudnya banyak sangat konflik politik yang berlaku kat dalam pada zaman tu. Kesannya, beri kesan tak kepada adab Arabi? Kesan juga. Beri kesan juga kepada sastra Arab pada ketika itu. Okay. Sastra diorang so cerita pasal mungkin mengeji al-hijab. Okay. Yang memuji, yang mengeji juga hijab. So dia kat situ ada kaitan sastra dalam setiap zaman. Itu adabul Arabi. Okay. Kemudian muqaranah bainal a'rad asy-syair fil asr al-Umawi wal asr al-Abbasi. Okey, ini dia kata apa perbezaan, apa persamaan kan? Apa perbezaan di antara asr Umawi dengan Abbasi? So dia ketahuilah perbezaan Abbasi dengan Umawi apa dia dari segi dia punya a'rad. Okey, so nak beritahu kat sini, kalau dekat bahagian syair dia akan tanya a'rad. Okey, a'rad dia yang mana? Yang madah, yang hijab, ghazal, fahrun. Okey, tapi kalau dekat nasar dia akan tanya funun. Funun yang mana? Al-risalah, al-khitabah, al-maqalah, tu beza dia. Dekat syair akan tanya a'rad. A'rad tu tema. A'rad tu tema. Tema dia apa? Memuji ke, mengeji ke, madah ke, hijab ke, al-fahru ke, bangga ke, al-ghazal ke, cinta ke, itu a'rad. Tapi bila dekat funun, dia adalah dekat nasar adalah funun. Sama ada khitabah ke, risalah ke, maqamat ke, maqalah ke, itu adalah funun. Itu beza di antara a'rad dengan funun. Okey. Kemudian ini, dekat soalan nombor 2. Soalan nombor 2, dia tanya pasal balaghah. Saya kata wajib hafal takrif. Sebab tak tahu takrif mana yang masuk, banyak tu. Okey, macam tahun lepas kinayah isti'arah, majaz mursal, pernah tanya apa takrif majaz mursal. Okey, apa takrif hakikah wal majaz. So kena tahu. Okey, ni contohnya maf'ul isti'arah. Kata kunci kat sini wajib adalah muqaddimah. Kena ada muqaddimah. Okey, muqaddimah kena ada. Terus je buat. Lafaz mustamal fi ghairi ma wadi ala kama syabaha. Jangan macam tu. Setiap soalan pemahaman, soalan yang ada macam pertanyaan,
kena ada mukaddimah. Jangan terus direct je. Okey, jangan terus direct je. Kalau boleh kita ambil balik isti'arah ya, apa dia? Okey, penting ada mukaddimah. Macam kamu jawab lam jugalah. Jangan sesekali jawab tak ada mukaddimah. Okey, ini pula. Okey, ini balaghah lagi, soalan nombor 2. Istakhrish kinayah ma'a baini ma'nal murad laha min ibarat al-atiyah. Saya kata kat sini, kinayah dia apa? Apa maksud kinayah dia pun kena tahu. Catatan dia muhbitul wahyi. So dia adalah Makkah wa Mukarramah kan, Makkah tu Mukarramah. So kat situ kita kena tengok soalan. Soalan dia kat sini istakhrish, keluarkan. Maksudnya awak kena keluarkan. Apa kinayah dia? Kinayah dia inilah muhbitul wahyi. Berbeza dengan dia kata istakhrish nau. Istakhrish nau. Itu kamu contohnya macam attiba. Tak, jinas. Kalau istakhrish al-kinayah ataupun istakhrish jinas ke apa, maksudnya kalimah tu yang kena keluar. So keluarkanlah mubatul wahyi ni. Okay. So kita keluarkan. Tapi kalau dia kata istakhrish nau jinas, baru kita keluarkan nau jinas yang mana? Tam ke ghairu tam? Baca soalan betul. Jangan careless. Okay. Antum semua kalau nak jawab kena tengok. Dia nak tu jinas. Dia nak kalimah jinas tu dikeluarkan ke ataupun nau jinas? Kena baca soalan betul. Okay. Kemudian ini pun sama juga. Okay, ini soalan popular juga. Hati misalan wahidan likulli mimma ya'ti. Sebab tu saya kena suruh kamu hafal. Antara dua je, dia bagi ayat, kamu kena tentukan dia apa, ataupun dia bagi tashbih, kamu kena berayat. Jadi setiap balaghah yang 11 tajuk kita belajar tu, kena tahu contoh. Misal, wajib. Okay, contohnya di mukabalah. Kamu kena buat al-jannul lil mu'mini wa nar lil kafir. Okay, majaz lughawi. Okay, majaz lughawi ni majaz lughawi lah, sama juga al-hakikah al-lughawiyah. So majaz. Al-asad yu'alimu fil fas. Boleh ke singa mengajar dalam kelas? Tak boleh kan? Dia haiwan, macam mana boleh mengajar? Sebenarnya dia nak kata apa? Dia nak kata al-mu'allim yu'alimu fil fas. Sifat mu'allim tu seperti asad, berani. Okay. So itu adalah contoh-contoh soalan-soalan yang saya rasa sangat berguna. Kena hafal setiap satu balaghah tu contoh. Bila antum kuasai takrif dengan contoh setiap satu, insya-Allah boleh dapat 20 markah di bahagian balaghah. Okey? Okey, yang ini. Ain jinas ma'a zakara nauhu. Kalau mazikru nauhi, dia dah memang dah bagi tahu dah. Dia bagi tahu dah. Nak keluarkan jinas dengan nau dia. So kena keluarkan lah. Cara dia awak dia macam mana? Ni. Okey, keluarkan jinas dia. Al-maghrib dengan al-maghrib. Nau dia apa? Tam. Okay. Jinas da'a dengan dawa. So dia punya nau dia apa? Ghairu tam. Okay. Sama ada kalau dia dah bagi tempat, kamu jawab je macam biasa. Kalau dia suruh buat apa, korang boleh je buat dalam kotak. Tak ada masalah. Boleh dalam kotak ataupun tulis saja. Okay. Okay, yang ini as-soalul thalis syair. Okay, so saya kata tingkatan 5. Tingkatan 5 syair. So memang tingkatan 5 syair, soalul salis adalah tingkatan 5. Okay, kat sini kita nampak dia dah bagi dah sebenarnya. Dia dah bagi dah ayat dia. Dia dah bagi dah dia punya syair. Tak perlu pun nak hafal sebenarnya. Tak perlu nak hafal, tapi setiap ni kita dah nampak. Ni cerita tentang Nabi ni. Nabi. Lepas tu dia tulis Imamul Adil. Ini tajuk Jarib Itiyah ni, cerita tentang Al-Imamul Adil. So kamu kena faham, bukan setakat hafal je. Sebab dalam adab balaghah, soal 3 dengan 4, soalan ketiga dengan 4 tak perlu hafal. Pernyataan ni waktu periksa dia bagi. Syair ni dia bagi. Nasaf pun dia bagi. Yang kamu kena tahu tajuk apa, siapa penyair dia. Itu penting. So kalau kat sini dia dah jelas lah Al-Imamul Adil. Oh, ini Jarib Itiyah ni. Jarib Itiyah, syair Umawi. Cerita tentang apa? Al-Imamul Adil. Siapa Imamul Adil dalam cerita ni? Oh, kita dah boleh dah. Kita dah boleh tahzim kita punya afkar kan. Iaitu Umar bin Abdul Aziz. So penyair ni dia puji Umar bin Abdul Aziz. Siapa? Al-Imamul Adil. So kita nampak kat sini, oh ini cerita tentang Imamul Adil. Kita dah nampak. Okay, so kita tak perlu hafal syair. Tapi kita kena faham. Okay, antara contoh-contoh soalan. Okay, ini soalan dia sama je. Sama je saya cakap. Okay. Uktub nubzah kasirah an syair fi arba'an nuqat. So dia nak 4 poin.
kamu boleh buat nama dia, lakab dia, tarikh lahir dia, wafat dia bila. Okay, kalau dia ada pendidikan boleh masukkan. Dia nak 4 je sebab dia dah kata dah arba'an nuqatin. Okay, 4 point. Kemudian nombor 2, limaza al-qasyair hadha syair. Dia kata, ini munasibatuhu. Kalau dia kata jawab munasibah, kamu kena jawab banyak lah. 3 ke 2 kan. Ini dia kata 2 markah saja. So kalau macam tadi tu, dia punya al-qasyair, hadha syair, apa dia? Madihan. Untuk memuji siapa? Umar bin Abdul Aziz, iaitu Imamul Adil. So kita kena cakap lah, al-qa ni kepada siapa? Kenapa disampaikan? Kenapa dia limaza al-qa syair? Untuk apa dia puji? Sebab Umar bin Abdul Aziz tu adalah imam yang adil, yang mengambil berat tentang rakyatnya. So kena tahu pada siapa dia penyair tu bagi syair tu, apa sebabnya dia tulis syair tu. So kita nampak tak? Kita nampak sebenarnya soalan 3 dengan 4 adalah kita bedah syair tu. Kita nak tahu apa dalam syair tu. Kenapa penyair ni tulis syair ni? Kepada siapa dia nak tulis syair ni? Kenapa? Kita kena persoalkan semua tu. InsyaAllah kita boleh dapat buat kat sini. Okay, ini Ustazah kata. Setiap soalan memang ada ni, ma'anil mufradat. Okay, dalam contoh tadi ke atas tu, makasar, maksun, apa dia punya? Wafdan Rasul, maula'ah apa dia? Al-ahil, apa dia? So kena tahu dia punya ma'anil mufradat. Kena hafal. Okay, kemudian soalan dia sama. Saya cakap, berbeza dengan tajuk lain, subjek lain, kita tak tahu soalan dia apa. Tapi kita dah tahu dah soalan dia apa. Cuma kita tak tahu zaman mana yang masuk. Kita sebenarnya dah tahu dah soalan dia. Apa yang Ustazah nak, macam Ustazah suruh anak murid Ustazah, keluarkan, selalunya lah Ustazah akan buat peta minda. Peta minda setiap satu tajuk. Buat peta minda. Keluarkan dia punya uzah hayatihi, keluarkan jawun munasibah dia, ma'ani mufradat dia, keluarkan fikrah raisah dia. Keluarkan dalam satu A4 ataupun kertas kajang, keluarkan. So kita dah tahu. So itu cara teknik jugalah untuk kita nak menghadapi dia punya soalan-soalan macam ni. Sebab dia semua sama je soalan dia. Tapi tak tahu zaman mana yang masuk. Okay, 2019 dengan 2020 dah masuk dah jahili dengan Saudi Islam. Okay, yang 3 lagi tu belum masuk lagi. So kita kena tengok jugalah. Okay. Okay, kita masuk ke ni. Bila soalan macam tadi tu kan, 4 point, nukat, 4 nukat maksudnya point. Nama dia apa, tarikh lahir dia apa, hidup dia kat mana, wa huwa min asyharu syu'ara fi asrihi, boleh. Dapat 4 markah. Setiap satu point 1 markah. Okay, setiap satu point 1 markah. Okay. Kemudian ni, limaza al-qasyair hadha syair. Al-qasyair hadha syair madihan. Memuji Amirul Mukminin siapa? Umar bin Abdul Aziz. Wa kana madahuhu, kenapa dia madah? Untuk mendapatkan apa? Al-mukafa'ah. Okey, untuk dapat ganjaran, watakasub dan juga pangkat ataupun ganjaran dan juga duit lah. Okey, zaman tu jual syair pun dapat duit. Pada zaman Umawi. So dia dapat sedekah daripada Imamul Adil ketika itu. Khalifah bagi dia berapa? 100 dirham sebab buat syair puji dia. Okey, walaupun mula-mula khalifah tu tolak. Tapi dipujuk-pujuk, dia terima, dia bagi duit 100 dirham sebagai upah dia buat syair. Okey? Ini. Okey, ini ajawun nasy' wa munasibatuhu. Okay, soalan yang al-qa ni kalau ditanya munasibatuhu, kepada siapa syair ni ditujukan? So ditujukan kepada Amirul Mukminin siapa? Umar bin Abdul Aziz. Kalau ditanya soalan yang depan ni je. Tapi kalau dia kata uktub jawun nas, uktub isnai min jawin nas wa munasibatuhu, korang kena pilih lah antara 3 ni dan nak 2. Kalau dia kata limaza ataupun liman al-qa syair, so ini satu ni je. Tengok soalan. Okay. Kemudian hatil ma'anil mufradat, ni memang masuk. Setiap tajuk kena ada. So memang tak boleh nak lari lah. So memang dalam buku teks ini. Maksud daribah, wafdan rasul, maula'ah, masyrufah, al-a'il, al-muhtaj, al-fakir. Okay, boleh? Okay, kemudian soalan salis tadi tu. Okay, dia dah bagi soalan salis kan? Dia dah bagi dah pernyataan ni. Dia dah bagi. Awak tak boleh hafal. Antum tak boleh hafal pun. Dia dah bagi dah syair ni. Kalau Ustazah dulu belajar dekat degree, Ustazah kena hafal syair ni. Masya Allah. Hai. Sampai mimpi hafal syair.
Okay, orang hafal Quran tapi susah hafal syair. Okay, so adab balaghah susah ambil susah sastra Arab. So hafal syair. Ni baru satu syair. Cuba bayangkan susah terpaksa peksa 6 tajuk. Syair dia pun panjang 100. So kena hafal. Okay. So ini sikit je ni. Antum tak perlu hafal pun. Hanya kena faham. Nampak tak? Kita ada kata kunci dekat sini, Imamul Adil. Oh, kita dah dapat dah. Oh, Imamul Adil contoh penyair dia mesti Jarib bin Itiyah. So dia dah bagi dah syair dia. Antum tak perlu hafal. Okay, Imamul Adil. Oh, tajuk Jarib bin Itiyah ni. Imamul Adil. Okay, syair Umawi. Okay. Kemudian bayin fikratan min tilkal abyat. Okay, ini fikrah raisah dia. Dalam buku teks ada 3, ada 4, ada 5. Tapi selalunya dia minta 4 fikratain, 2 je. Kalau 2, 4 markah. Setiap satu isi 2 markah. Selalunya macam mana dia nak dapatkan markah? Mungkin innallah sampai adil 1 markah. 2 markah. 1 markah. Wa ihtarullahu aziz 2 markah. So dia nak 2. So kenalah 2. Macam ni dalam ni 3 kan. Sepatutnya jawab 2 je. Sebab dia nak fikratain, 2 sahaja. Okay? Okay, ini soalan yang ke Dal. Dal ni memang soalan surah Balaghah. Memang soalan Balaghah. Dia dah bagi ayat, dia suruh korang kena keluarkan dia punya Balaghah dia. Macam ni, qadna lah kan. Kita dah nampak qad. Oh, ada qad ni. Mesti uslub khabari. Okay, uslub khabari dia apa? So kena talabi. Dia punya adrabul khabar dia adalah talabi. So Ustazah nak bagi tahu poin penting kat sini. Antum kena jawab penuh. Contoh ni, Al-Imamul Adil. Antum tak boleh jawab kinayah saja. Okay? Antum kena ada kinayah anil mausuf. Dia punya nauk sekali. Baru penuh. Kalau antum jawab kinayah sahaja, dapat 1 markah. Kalau antum jawab kinayah anil mausuf, dapat 2 markah. Hari tu ramai time trial, ramai yang buat tibak sahaja. Sebab tu dapat 1 markah. Sepatutnya tibak ijabi. Nauk dia sekali kena nyatakan. Bila antum tak tulis, dapat 1 je. Kalau antum tulis penuh, dapatlah 2 markah. Sebenarnya masa trial Ustazah nampak soalan-soalan dia mungkin pelajar belum kuasai lagi macam mana nak menjawab. Okay, tak dapat format nak menjawab. Macam ni lah. Dia buat tibak je. Memang dah betul. Memang betul. Tapi kena tahu dia punya tibak ijabi ke tibak salbi. Kena tulis. Kalau antum jawab tibak sahaja dapat 1 markah. Kalau tibak ijabi dapat 2 markah. Okay. Okay, ini. Contoh syair ni kan. Ni contoh nasar pula. Ini amma ba. Okay. Ini tentang siapa ni? Ni Al-Khatib. Dia sampaikan al-alqa hadza syair, hadza nasar kepada siapa? Al-Kuttab. Kepada penulis-penulis. Dia kata penulis-penulis kena ada apa? Adab. Okay, kena ada adab, kena fahami agama, pandai baca Quran, kena pandai bahasa Arab. So dia bagi ini nasihat kepada penulis-penulis. Ini zaman Abbasi Nasr Abbasi. Okay, kemudian sama je soalan dia. Sama je soalan dia. Tapi nasar pula. Tak apa, dia kata 4 poin penyair, penulis. So ismuhu dia, lakab dia siapa? Al-Khatib, Abdul Hamid Al-Khatib. Ayatuhu dia adalah yang menggunakan tahmidat. Okay, tahmidat yang mana? Dia orang yang pertama yang menggunakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Okay. Dalam dia punya khutbah ataupun dia punya surat, dia menggunakan tahmidat, pujian-pujian. Okay, dalam surat-surat. Dia orang pertama. Siapa orang pertama dia? Abdul Hamid Al-Khatib. Okay. Dan dia juga sahala balaghah fit tarassul. Dia menggunakan balaghah yang mudah dalam menyampaikan sesuatu. So kita senang faham. Okay. Kemudian sama juga apa munasabah dia. Dia kata kataba al-katib hazihi risalah linasihah. Untuk menasihati kawan-kawan dia iaitu para penulis. Supaya memanfaatkan dalam kehidupan mereka. Kena ada adab menuntut ilmu, adab sebagai penulis. Okay, bukan sekadar mengikut-ikut saja. So kat situlah. Okay. Sama juga dia nama Anim Mufradat. Dia sudah kata tadi soalan dia sama tapi tak tahu zaman bila masuk. Soalan dia sama je tapi tak tahu zaman bila masuk. Asrul Abbasi ke
study Islam ke apa. So kena tengok betul-betul. Okay, ini soalan ni sama ma'ani mufradat. Kemudian okay, ini bayi fikratain pun sama. Dia nak 2, so bagi 2 lah. Kalau bagi lebih tak apa, tapi dia kira 2 saja. Dia ambil yang 2 je. So dalam fikrah asasiyah dalam karangan ni, dalam dia punya fawasan athar ni, dia nak suruh yajib al-katib tafaqquh fid din. Dia kata setiap orang yang penulis kena mendalami agama. Okay, kena belajar ilmu Al-Quran dan juga menguasai bahasa Arab. Okay, dia kata wajib al-katib supaya menjauhi benda-benda yang buruk. Seperti meninggi diri kan, mengumpat. Okay, kemudian ayat tawassul katib bi akhlak karimah wal adab wan naba. Orang penulis ni kena ada sifat-sifat adab. Atau orang kata adab qabla al-ilm. Okay, adab tu lagi penting daripada ilmu. So Abdul Hamid Al-Khatib ni dibagi nasihat kepada para penulis yang baru. Okay, supaya beradab dalam menulis. Okay, jangan mengutuk orang. Sepatutnya ada adab menulis ni. Dalam ni dia bagi nasihat. Jangan mengutuk orang, kalau boleh bercakap yang benda baik. Okay, itu adalah ada adab penulis. Okay, sebelum Ustazah nak tunjuk contoh-contoh soalan sekejap. Last, okay ini. Okay, benda penting. Okay, benda penting semua antum dengar. Pertama sekali, faham analogi perkembangan 5 zaman. Zaman jahili, zaman Saudi Islam, Umawi, Abbasi dan juga hadis. Kedua, hafaz setiap penyair dan nama tajuk. Contohnya Zahili. Okay, tu Qais tu. Tajuk dia fi wasfil lail. Kalau Umawi, siapa? Okay, siapa? So siapa? Kemudian cari kata kunci yang ada dalam tag. Kalau dia nampak kata kunci alqa, so kena tahulah alqa dia. Okay, makna mufradat memang kena hafal. Tak ada apa? Tak ada pilihan, memang hafal. Okay, makna mufradat. Okay, kalau dapat soalan nanti, tenang-tenang, jangan gelabah. Okay, tenang dan jawab yang mudah dahulu. Yang selalunya buat kisah alif dulu, fikir dulu, jawapan dah ada, just masukkan je. Dan Sazah nak tegas kat sini, bukan nak kata macam mana, kalau Sazah lah, Sazah, anak murid Sazah, haram alaikum. Okay, haram ke atas kamu sekiranya kosongkan jawapan. Sebab yang OPP, jawapan dah ada. Masuk je. Kalau tak tahu sangat pun, bantai. Okay, jangan kosong. Cuba ke penulis pemeriksa tu ada macam, oh boleh terima ni, boleh terima ni. Ini dah ada kosong, dah ada tempat kosong atas tu, dah ada jawapan dah. Itu pun malas nak tulis. Ya Rabbi. Okay, jawapan dah ada kat atas. Pilih masuk. Dah ada perkataan as-sahih al-khata'. Tak tahulah sahih ke khata'. Bantai. Jangan kosongkan. Mungkin tiba-tiba bawa bantai itulah jawapan dia. Masya Allah, dapat markah. Kosong memang tak dapat. Faham? So bagi Sazah, jangan kosongkan. Lagi soalan OPB yang depan tu, 20 markah tu kan, macam dah ada jawapan dah dalam kotak. Macam kena padan kan, tak tahu pun padan je lah, hantam saja. Faham tak? Jangan kosong. Ada yang kosong, itu yang ramai gagal tu. Dia kosong, dia tak yakin, memang tak yakin, tak bersedia kan. Tapi jangan kosong. Okay, hentam saja. So saudara padankan. Okay, dah ada jawapan dah. Okay, so jangan kosongkan. Sahih khata' tu tulis, sahih al-khata'. Mungkin apa yang awak jawab tu betul, kita tak tahu. Okay, kemudian jangan lupa solat azab, bangun tahajud, jaga hubungan dengan guru-guru, dengan Allah, dengan manusia. Doa dan tawakal. Okay, itu je Ustazah. Cuma last Kazana, kejap Ustazah nak share satu kertas je, kertas peksa. Okay, kejap satu kertas peksa je supaya kamu dapat tengok kertas soalan. Okay. Okay, ini nampak ke? Aisyah hitung? Harap hitung? Okay, ini 2019. So 2020 soalan ni tertutup, SPM. Okay.
2019 ini soalan yang pertama, kisim alif. Nampak ke? Nampak ke? Macam ni nampak Azhar, nampak. Okay, nampak Okay. So kisim alif, nampak soalan dia? Besarkan sikit. Besarkan Dekat. sikit. Tanda tambah tu. Okay, right. Okay, boleh? Boleh ke? Boleh. Boleh Boleh. Okay. So kisim alif ni nampak ni soalan OPB iaitu beraneka cara lah kan. So kalimah sahih. Khotak ni yang jangan salah. Jangan buat tanda pangkah, tanda right. Dia suruh tulis. Okay. Soalan 4 dengan 6 yang rumus. Okay. XYZ. Masukkan. Jawapan dah ada kat atas. Ni saya kata kenapa kosongkan? Jawapan dah ada kat atas. Bantai je kalau tak tahu sangat. Okay. Tapi kalau boleh fahamlah. Contohnya Tarani bijamal Habibah wasafa masani wa jamaluha. So Ghazal. Okay, Z. X dia tulis kat situ Ghazal, Al-Ghazal. So kena tahu masuk madah apa, kitabah apa, kisah apa, mutanakidat apa, syair mutanakidat semua kena tahu. Okay. So ini memang popular. Di setiap tahun ada rumus ni. XYZ. Masa 2020 pun katanya ada. RSV ada tukar rumus lah. Okay. Okay, itu soalan satu ni. Kemudian 7 dengan 10 ikhtar ijabah sahihah. Nampak tak dia dah ada jawapan dah. Kenapa tak nak tulis, tak nak tanda juga? Tandakan je kalau dah tak tahu sangat. Jangan kosongkan. Okay, sorat Khilafah Umayyah da'ifah bisa berkasratin nazaat. Okay, bukan futuhat, bukan munazarat. Nazaat iaitu konflik-konflik. Okay, kemudian 78 syair apa dia? Nizam wa hukmi, siasi lah berkaitan dengan nizam. Okay. Malhami pahlawan. Awatani negara, siasi politik. Kalau tentang negara, nizam, so dia adalah siasi. Okay. Jangan kosongkan. Ramai yang rasa dia tak yakin dia kosongkan. Sedangkan jawapan pilih je lah. Mana-mana. Okay. Min arad syair fi asr abasi. Apa dia? Tabiru, awal, ra'i musri, siapa? Okay. Okay. So, kemudian 11 hingga 12. Dah ada jawapan dah, masukkan je. Ini takrif. Ini takrif balaghah. Ada susah hafal balaghah sebab dia takrif. Nampak? Ilmu muqtadal hal, ilmu apa, berbadik ke. So kena tahu. Okey, ini soalan yang ni alif lah, alif. Kemudian ni sama. Ini balaghah. Okey, balaghah ayin hakikah lughawiyah wal majaz lughawi. Baca betul-betul. Dia suruh kamu tulis al-hakikah lughawiyah dengan majaz al-lughawi. Jangan tulis al-hakikah je. Tak lengkap. Kamu kena al-hakikah al-lughawiyah, al-majaz al-lughawi. Jangan shortcut kan. Awak shortcut kan, awak dapatlah markah shortcut. Okay. Al-hakikah al-lughawiyah. So kena tulis al-hakikah. Contohnya, ya'ishu al-asad fil ghabah. So dia betul lah. Hidup singa di laut. Di hutan. So dia adalah al-hakikah. Reality. Al-hakikah al-lughawiyah. Jangan tak lengkap. Tulis al-hakikah je tak boleh. Kalau boleh al-hakikah al-lughawiyah. Kalau yang majaz, al-majaz al-lughawi. Okay, dia ambil yang lengkap, jangan kurang. Ni dalam soalan 2019 ada 2 kali sahih khata. Ada 2 kali sahih khata. So tak mustahil boleh masuk 2 kali sahih khata. Tapi bila sahih khata maksudnya ada jawapan. Kalau awak tak tahu sangat apa, bantai je lah semua khata. Kemungkinan betul jawapan dia yang awak kosongkan kenapa? Jangan kosongkan, sayang markah. Okay. Kemudian masuk ke kisim ba. Ni soalan ba. Ma maful hadab. Min kalimah ma'dabah. Okay, bagi sajian kepada orang zaman jahili dia buat jamuan. Okay. Isnai min ahamiyatul adab al-arabi. 2 daripada kepentingan adab Arabi. Okay, ingat balik jawanib tu. Mafar ni soalan popular saya kata 2 tahun berturut-turut. Mafarku baina syai'in wa nasar. 2 tahun berturut-turut. Okay, uktub isnain, khasais dia, a'rad dia, a'lam ni tokoh. Ada yang tak tahu lagi, a'lam adalah tokoh-tokoh. So maksudkan dia nak 2 tokoh. Okay. Kemudian cerita tentang ahwal diniyah. So 2019 cerita tentang ahwal diniyah. 2020 katanya cerita tentang ahwal ijtimaiyah. So kamu kena tengoklah abasi, ahwal apa-apa tengok. Okay. Kemudian funun nasar perzaman Islam apa dia? Al-Risalah, Al-Hitabah. Okay. Itu je jawapan dia. Ini 2019 soalan yang ni.
Nampak tak? Ni Ustazah kata, soalu sani antum boleh kuasai. Okey, dapat 20/20. Mafhum mafazahah istilahan. Okey, 2020 mungkin dia tak balaghah, ulang balik ke fasahah kita tak tahu. Okey, sebutkan dua tokoh balaghah. Siapa? Zamahsyari, boleh? Boleh. Dalam tu ada 4, pilih 2 je. Okey, yang ini contoh. Bila antum kuasai khabari ibtidai, khabari talabi, inkari, antum dah boleh jawab markah, dapat 6 markah. Okey. Satu kena kuasai balaghah. Balaghah sangat penting. Kemudian ada tu tashbih wa musyabbah bihi. Ini dia kata keluarkan ada tashbih dengan musyabbah bihi. Ada tashbih yushbihu, ka'anna. Musyabbah bihi dia apa? Sebelah as-saif, wardah, musika. Okey, itu adalah musyabbah bihi dia. Okey, ain majaz mursal ma'azikru alaqatuhu. Majaz mursal wa alaqatuhu ada 8. Sababiyah ke musababiyah ke, itibar makanah sayakun ke, keluarkan. Labisan najwa alqatnu. So itu adalah itibar makanah. Azallah minas sama' inaban. So dia adalah apa? Musababiyah. Okey, itu adalah soalan-soalan ba. Okey, soalan tsani. Soalan ketiga dan empat nampak ni dia dah bagi dah syair. Dia dah bagi syair dan juga dia dah bagi dah nasar. Soalan dia sama je. Siapa nama pihak A, bagi makna mufradat, bagi dia punya jawab munasibah, afkar raisah dengan suar balaghiyah. Itu sahaja. Soalan sama tapi kita tak tahu mana yang masuk. Okey? Itu sahaja. Ustazah harap dapat sampaikan apa yang Ustazah nak sampaikan walaupun agak rushing. Yelah, kita tadi dalam 1 jam suku Okey. Ustazah harap dapat bermanfaat pada hari ini. Semoga apa yang kita belajar hari ini kita dapat, mungkin ada yang masuk dalam SPM nanti. Semoga dipermudahkan untuk guru-guru dan juga anak-anak SPM pada tahun ini. Okay, bitaufiq wa najah wa wafaqakumullah insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tamam. Alhamdulillah, tamam. Terima kasih diucapkan kepada Ustazah Amal Bashirah kerana sudi berkongsi ilmu dalam program kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada para peserta yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan program hari ini. Semoga perkongsian ilmu pada hari ini dimanfaatkan oleh para pelajar sekalian insyaAllah. Saya mewakili jawatan kuasa program memohon maaf atas salah dan silap sepanjang pengendalian majlis. Kita akhiri majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Sekian, terima kasih. Sebelum kita untuk sesi bergambar, diminta semua para peserta membuka kamera untuk sesi fotografi. Sambil-sambil tu boleh isi kehadiran Okey. Okey, boleh buka kamera. Kita ambil gambar dulu. Ambil gambar dulu ya. Minta semua yang ada kamera tu buka kamera sekejap. Kita ambil gambar dulu. Okey. Mana yang ada lah. Okey, boleh yang boleh ambil buka kamera sekejap. Okey, sekejap. Okey, tu okey. Alright. Baik. 3, 2, 1. Ustaz Najah ada. Ahlan Ustaz Najah. Silakan, teruskan. 3. Okey, ada yang nak buka lagi, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Okey, baik. Terima kasih. Sebelum kita bersurai Ustaz Syukri boleh share kita punya program pada 9 hari bulan 2 nanti. InsyaAllah kita akan teruskan siri yang kedua untuk Maddah Manahij InsyaAllah Ustaz Syukri boleh share tak? Jadi untuk makluman semua guru khususnya bagi daerah Petaling Perdana, Sepang dan juga Kuala Langat, InsyaAllah kita akan sambung siri yang kedua pada setiap hari Rabu. InsyaAllah pada Rabu 9 hari bulan Februari. 9 hari bulan Februari kita akan bersama-sama program yang sama untuk subjek Manahij Ulum Al-Islamiyah
yang mana kita bawakan Al-Fadhil Ustaz Zukhairil bin Zakaria daripada SMA Al-Hasanah Rompin Pahang. Jadi beliau adalah merupakan jurulatih utama kebangsaan. Jadi mohon untuk dipanjangkan makluman untuk program kita yang seterusnya 9 Februari untuk Madah Manahij Al-Ulum Al-Islamiyah bersama-sama dengan Ustaz Zukhairil JUK daripada JUK dan juga JU Negeri Pahang, insya-Allah. Ya, insya-Allah pada 9 Februari. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk program kita pada petang ini, dan kita mudah-mudahan ilmu itu sampai dan bermanfaat untuk semua. Terima kasih Ustazah Amal atas perkongsian. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih semua rakan-rakan kolaboratif Sepang dan juga Kuala Langat, insya-Allah. Terima kasih semua. Terima kasih Ustazah. Terima kasih semua. Terima kasih. Syukran jami'an. Terima kasih. Kehadiran ya, jangan lupa isi kehadiran. Kehadiran. Tu yang melambai-lambai tu daripada mana tu yang melambai-lambai tu? Dari Samus KD. Samus KD. Samus, okey, Samus. Tak najah, okay, tak najah tu. InsyaAllah. Tak najah insyaAllah ya. 9 InsyaAllah boleh. Kita sambung lagi insyaAllah untuk anak-anak ni yang terakhir. Tahniah. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Okay. Stop dulu kot, rekod. Stop main. Oh, record. Lupa pula.